Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung 1.3 sel kimia. Sebelum ni saya diterangkan sel kimia ringkas. Hari ni kita akan tengok sel Daniell. Okey, apa sel Daniell ni? Sel Daniell adalah gabungan dua sel setengah yang mempunyai nilai inot yang berbeza. Okey, macam mana nak ada nilai inot yang berbeza? Bila kita ada elektrod yang berbeza, lepas tu kita celup dalam larutan garam masing-masing, kita akan ada nilai inot yang berbeza lah. Contoh seperti dalam buku teks. Contoh buku teks adalah di muka surat 28. Okay, 28. So dalam buku teks ini dia guna zinc dan juga kuprum. Memang asal sel Daniell dijumpai oleh saintis yang nama Daniell ni, gabungan yang dia buat adalah elektrod zinc dan juga kuprum. Okay, so bila ada elektrod zinc dengan kuprum, obviously dia punya nilai inot akan berbeza kan? Okay, so that's why dia sebut kat sini mesti gabungan dua sel setengah yang mempunyai nilai inot yang berbeza. Okay, dan ada satu benda yang diperkenalkan, perbezaan antara sel Daniell dengan sel kimia ringkas adalah kewujudan titian garam ini. Okay, dia ada titian garam yang saya dah highlight ni, ataupun pasu berliang. Okay, so apa kegunaan titian garam atau pasu berliang ini? Dalam SPM dia hanya akan tanya apa fungsi titian garam, apa fungsi pasu berliang. Fungsinya adalah untuk membenarkan ion-ion mengalir melaluinya dan melengkapkan litar. Okay, apa contoh bahan yang kita gunakan untuk titian garam ni? Kita akan guna sama ada larutan argentum nitrat, larutan argentum nitrat, ataupun larutan kalium klorida. Mungkin kalau you search, you akan jumpa lagi lah contoh lain yang digunakan untuk titian garam ataupun pasu berliang. Tapi how exactly does it look like? Okay, saya sendiri tak pernah lagi buat eksperimen yang menggunakan titian garam ataupun pasu berliang. Tapi kalau you search, saya sendiri dah search dalam TikTok, dalam YouTube, ada cikgu yang dah menggunakan titian garam ataupun pasu berliang ni. Okay, so kita tengok contoh seorang cikgu ni, kredit kepada Cikgu Nur Saibah. Okay, so ini adalah TikTok daripada Cikgu Nur Saibah. Cikgu Saibah boleh follow Cikgu Saibah dalam TikTok dia lah. Saya sendiri tak kenal Cikgu Saibah ni. Okay, so dekat sini ada, nampak tak, yang ini adalah pasu berliang. Okay, is a bekas yang ada porous, yang maksudnya berlubang, tapi kita tak nampak lah lubang dia sebab lubang dia adalah sangat halus kan. So ion-ion boleh mengalir melaluinya, so kita tak nampak. Okay, kalau titian garam is just a kertas turas. Okay, kertas turas yang kita guna untuk penurasan itu, kita just celup dalam larutan garamnya. Jadi itulah, sama ada larutan argentum nitrat ataupun larutan kalium klorida. Okay, so ini sebenarnya sel kimia yang Cikgu Saibah buat bersama murid dia lah. Okay, so satu ni mesti larutan kuprum 2 something lah sebab warna biru kan. Satu ni saya tak sure larutan apa, mari kita tengok. Okay, saya hanya nak penggunaan. So dia guna magnesium. So magnesium mesti celup dalam larutan garam magnesium lah. Magnesium nitrat ke, magnesium sulfat ke, magnesium klorida ke. Okay, lepas tu the second one, mesti kuprum celup dalam larutan kuprum 2 something. Okay, so ni pasu berliang ni. Boleh tengok TikTok Cikgu Saibah. Okay, saya hanya nak memperkenalkan titian garam dengan pasu berliang daripada situlah. Okay, so sekarang ni kita nak understand apa mekanisme yang berlaku dekat dalam sel Daniell ni. Okay, so kalau tengok macam biasa sel Daniell atau sel kimia, okay, kita tak ada anode, kita tak ada kathod lah. Okay, sebab kita tak guna bateri. Okay, tapi dia punya behavior macam anode dengan kathod. What do I mean by that? Okay, so kita ada dua elektrod berbeza. Kita tengok pada siri keupayaan elektrod kimia, nilai yang lebih negatif, okay, yang ni lebih negatif kan, akan menjadi terminal negatif. Okay,
Manakala nilai yang lebih positif akan menjadi terminal positif. Okey. So bermaksud zinc adalah terminal negatif, manakala kuprum adalah terminal positif dalam contoh ni. Okey. A dengan B ni sama sahaja, bezanya penggunaan titian garam dan pasu beliang tadilah. Okey. So now kita nak tengok apa yang berlaku kat terminal negatif. Siapa ada di terminal negatif? Ada zinc. Okey. So terminal negatif ni behavior dia macam anode. Okey. So zinc di terminal negatif ini akan mendermakan elektronnya dan menjadi ion zinc. Remember apa sahaja yang berlaku pengoksidaan akan berlaku di anode. Bermaksud zinc akan derma elektron lah, sebab salah satu perkara yang kita tahu berlaku di bawah pengoksidaan adalah pendermaan elektron. Okay. So zinc kita tulis setengah persamaan dengan betul. Zinc ion plus 2 elektron. Okay. So ini dipanggil setengah persamaan untuk pengoksidaan. Okay. So dalam nota saya ada tulis short form. So awak boleh tulis lengkap lah untuk especially untuk exam, janganlah tulis short form. Okay, so elektron itu akan bergerak dari terminal negatif iaitu zinc ke terminal positif. Okay. Ini satu benda yang saya nak sangat-sangat highlight yang tak nak you misunderstand. Di terminal positif, memanglah elektrod kuprum itu menjadi terminal positif. Dia tukang lalukan elektron ni je. Tapi siapa exactly nak terima elektron itu adalah ion positif daripada elektrolit ini. Okay, sebab logam adalah elektron rich. Logam kaya dengan elektron. Jadi logam tak akan terima elektron. Kuprum is a logam. Jadi kuprum tak akan terima elektron. So, siapa yang nak terima elektron adalah ion positif dalam elektrolit ini. Okay, again, cation dalam elektrolit. Okay, so kalau kita senaraikan ion di dalam larutan kuprum 2 sulfat ni, kita ada ion kuprum 2, ion sulfat, ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Remember saya sebut yang akan terima elektron itu adalah ion bercas positif. So sulfat dengan hidroksida ni kita buang. So sekarang siapa yang kita nak pilih antara ion kuprum 2 dengan ion hidrogen? So kita akan pilih nilai E0 yang lebih positif. Okey, siapa nilai E0 yang lebih positif? Kita tengok pada siri keupayaan elektrod piawai ni. Okey. So kita ada ini ion kuprum 2 dengan ion hidrogen kan. So siapa nilai yang lebih positif? Ion kuprum 2. Therefore ion kuprum 2 yang akan terima elektron. Boleh ke? Okay. So di terminal positif, iaitu yang akan behavior dia macam katot. Kalau awak tengok balik sel elektrolisis, okay, dekat situ sama je penerangan dia. Katot ni cation yang akan terima elektron. So cation minor yang nilai E0-nya yang lebih positif. Okay, terima elektron jadi kuprum. Okay, so itulah yang berlaku di dalam tindak balas ini. So that's why boleh berlakunya pengaliran elektrik. So that's why dia daripada sel kimia bertukar menjadi dia daripada tenaga kimia bertukar menjadi tenaga elektrik. So pada eksperimen ini bila dah berlaku nanti jarum voltmeter ni daripada sini kosong kat sebelah sini kan. Okay, so dia akan terpesong ke sini lah. Okay, jadilah berapa nilai dia, depends. Okay, so dari segi pemerhatian apa yang kita akan nampak adalah terminal zinc ni, elektrod zinc akan menipis. Kenapa elektrod zinc menipis? Sebab zinc dah derma elektron tadi. Sama, saya akan ulang analogi saya. Macam you kalau kaya, dalam poket you ada RM1,000, poket you akan jadi tebal. So bila you dah derma semua duit ini,
poket you menjadi nipis. Pemerhatian. So, kat sini elektrod zinc menjadi nipis. Kenapa? Inference. Kita akan kata ion zinc terbentuk. Atau kalau you nak lebih ekstensif lagi, you just explain yang setengah persamaan. Atom zinc mendermakan elektron membentuk ion zinc. That's why lah zinc tu menipis kan. Okay, dari segi di terminal positif, apa pemerhatian yang kita akan nampak? Kita akan nampak pepejal perang terenap. Di mana? Di elektrod kuprum itulah. Okay, sebabnya inference kuprum terbentuk. Kenapa kuprum boleh terbentuk? Sebab si ion kuprum 2 dalam elektrolit ini tadi dah terima elektron, dah membentuk atom kuprum. Okay. Kalau nak buat persamaan ion, macam mana nak buat persamaan ion? Persamaan ion, you just gabungkan setengah persamaan pengoksidaan dengan setengah persamaan penurunan. Okay. Dan you eliminate the electron. So, boleh tengok video-video berkaitan ini di dalam sel elektrolisis itu. Saya dah terangkan secara jelas dan panjang lebar macam mana nak buat persamaan ion ini. So, kita ada zinc, lepas tu kita ada ion kuprum 2. Okay, lepas tu kita ada selepas arrow adalah ion zinc dan juga kuprum. Okay, so ini persamaan ion dia. Okay, dalam video seterusnya saya akan terangkan tentang notasi sel dan macam mana kita nak dapatkan nilai voltan ini secara teori. So nanti kita tengok dalam eksperimen jadi macam tu ke? Okey, sekian, terima kasih.